الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pada hormati senang penonton di rumah dan juga rakan-rakan JK Pelaksana yang hadir pada malam ini. InsyaAllah alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kesempatan pada kita sekali lagi untuk sama-sama dalam kuliah siri yang kedua. Sebelum ini Ustaz Abdul Fadhil Asyarhan untuk riset pertama malam ini ialah saya, dan insyaAllah kita akan teruskan dengan ustaz-ustaz yang berlainan. Jadi pada malam ini, sebagaimana yang saya nyatakan di dalam taman, saya akan mengupas sedikit tajuk di perkenaan kitab Munyatul Musalli dalam kitab muka surat 25. Kalau tuan-tuan, puan-puan, penduduk Ahmadiyu dan penonton yang ada yang melihat ada kitab, bolehlah rujuk kitab yang muka surat 25. Dan insyaAllah sebagaimana saya nyatakan, kita akan masuk kepada tajuk yang berkenaan dengan solat sunat. Mudah-mudahan sempurna suasana kita yang dalam keadaan PKPB dan sebagainya. Jadi mungkin ibu-ibu, bapa-bapa, saudara semua, mungkin kita banyak berada di rumah, banyak masa berada di rumah bersama anak-anak. Jadi saya ambil tajuk ini untuk sama-sama kita laksanakan, kita kata semampu mungkin. Sikit pun tak ada masalah. Mungkin besok boleh buat 2 rakaat, seterusnya kita tambah 4 rakaat dan sebagainya. Kita akan sebut banyak sangat sunat-sunat yang ada di dalam agama kita, mungkin yang kita dah biasa buat, dan mungkin juga yang jarang kita buat, atau mungkin yang tak pernah kita buat. Kita akan cuba kupas satu-satu. Jadi insyaAllah saya mulakan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Setengah daripada kesempurnaan orang yang memeliharakan atas sembahyang dan mendirikan dia membaikkan, memeliharakan segala sunat rawatib. Dinyatakan bahawa di dalam ibadah itu, sembahyang selain daripada ibadah fardu 5 waktu, maka disarankan oleh Nabi kita SAW untuk kita buat solat sunat. Itu yang dinyatakan di sini, memeliharakan segala sunat rawatib. Sunat rawatib yang pertama sekali kita masuk tentang sunat rawatib, sebab ia akan berlaku sentiasa sampai kiamat. Maknanya kalau untuk diri kita sampai kita mati, lagi mana usia masih ada, maka selagi itulah kita ada peluang untuk melakukan ibadah solat sunat rawatib. Segala sunat yang dituntut oleh syarak, mengerjakan dia dahulu daripada sembahyang fardu, dan yang kemudian rawatib ni apa dia? Tuan-tuan, ibu-ibu dan juga anak-anak yang sedang melihat di rumah masing-masing, adik-adik, anak-anak boleh tanda yang ada catatan, sudah catat. Sunat rawatib adalah sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Maknanya kita nak solat maghrib, tetapi sebelum solat maghrib kita ada solat sunat di situ. Sunat sebelum maghrib, nanti kita sebut satu-satu. Kemudian selepas solat maghrib, kita ada pula waktu yang dijadikan peluang untuk kita tambah pahala. Kita ada solat sunat selepas maghrib, sebelum dan selepas. Jadi dia kata, ada yang demikian itu segala sunat ia menampalkan kekurangan fardunya. Sebab apa Nabi suruh kita banyakkan amalan sunat? Ada yang kata buat yang wajib dah, kan? Yang wajib sudahlah, tak perlulah kita buat amalan sunat. Kadang-kadang orang bila kita buat sikit dia kata sunat je. Dia ada perkataan je pada sunat.
itu adalah satu kesalahan yang sangat besar. Kerana dalam agama kita, bila kita buat satu benda, meskipun katakan sedekah, walaupun kecil 5 sen, 1 sen, kita tak boleh kata sedekah 10 sen je, sedekah 10 sen je. Jangan letak dia di belakang, kerana pahalanya besar. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, bakat-bakat kita tambah ibadah sunat kita, perbanyakkan ibadah sunat. Mudah-mudahan kita akan sentiasa diberikan peluang oleh Allah Ta'ala. Jadi sembahyang sunat ni adalah untuk menampal kekurangan fardu, supaya kita dapat tampal kekurangan fardu. Kita ada sembahyang fardu, sembahyang wajib. Wajib yang ni malas ke, rajin ke, tua ke, muda ke, sakit ke, sihat, wajib sembahyang fardu. Tetapi selepas sembahyang fardu kita ada sembahyang sunat. Sebab apa kita buat sunat? Tak buat pun tak apa kan? Tak apa. Kan? Tetapi kita kena jaga. Kemudian jadi sebab apa? Untuk menampal kekurangan. Makna nampal ni kita nak tampung. Sembahyang kita ni kalau ada kurang, maka macam mana caranya? Baju kita cantik saja. Maka kadang-kadang baju kita ni ada kurang, koyak sana, koyak sini. Jadi koyak itu adalah perlu kita buang baju, tak perlu. Caranya adalah kita baiki balik dengan cara kita tampal, kita jahit balik kekurangan. Jadi sembahyang sunat ni, bila sembahyang fardu kita ada kurang, sembahyang sunat inilah, terutama qabliyah ba'diyah ini, rawatib inilah yang akan menampung kekurangan sembahyang fardu kita. Maka jadilah sembahyang kita tadi, pahala kita tadi, Allah topak. Kita panggillah topak balik kekurangan kita. Banyak kekurangan kita dalam bab itu, bab ini. Sembahyang sunat, amalan sunat inilah yang akan menambah pahala kita. Maka dia kata, maka apabila jatuh pada fardu kekurangan atau cedera, sama ada yang sembahyang fardu kita ni macam-macam lah. Kadang-kadang khusyuknya sikit, sikit sangat. Kadang-kadang angkat takbir sembahyang tak ingat apa, tiba-tiba dah bagi salam, kosong sembahyang tadi. Jadi macam mana cara kita nak tampal balik? Macam mana cara kita nak tak perlu kita takkan nak sembahyang balik, tak diajar begitu. Jadi kekurangan tersebut kita ganti dengan sembahyang sunat, solat sunat. Jadi begitu juga dengan amalan wajib kita yang cedera. Cedera ni macam kita kata, bila kita sihat, kadang-kadang kita ada sakit. Cedera, luka situ, luka sini. Bila kita cedera sakit tadi, menyebabkan badan kita tak berapa nak balance. Rasa sakit gigi, habis satu badan, memberi kesan. Tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak fikir dengan sempurna. Tengok orang nak Allah macam nak makan. Jadi sebab apa punca sakit gigi? Jadi sebab itulah kita ni bila ada kekurangan, kecederaan, cedera kurang pada sembahyang fardu, maka kita pun lakukan solat sunat untuk menampung yang wajib. Sebab sedikit khusyuknya, sama ada cedera dan kurang fardu dan sebagainya, sama ada kerana kurang khusyuk, tak khusyuk, mungkin tak khusyuk langsung, ataupun mungkin kita hanya ingat Allah Ta'ala satu rakaat saja. Ataupun mungkin kita adalah tempat-tempat yang kita terlupa, yang kita tidak khusyuk, maka digantikan. Bila kita buat solat sunat, maka pahala kita akan bertambah. Dan ketiadaan hadir hati lalainya daripada yang demikian itu, daripada segala sunatnya itu, menyempurnakan demikian kurangnya dan membaikkan bagi demikian cedera itu. Sebab itu bila kita buat yang sunat tadi, maka dia akan menampung, memperbaiki balik, repair balik kurang sembahyang kita tadi, jadilah sempurna balik. Dan jikalau dia ada sunatnya, maka tinggallah sembahyang fardunya itu kurang. Kalau orang buat fardu saja, dia sembahyang fardu je, sembahyang sunat. Orang kata sembahyanglah sunat, sunat je, dia kata kan, sunat dia tak buat pun tak apa. Sunat ni buat dapat pahala, tak buat kosong tak ada apa, tak buat kosong. Jadi oleh kerana itu, kita pakat-pakat lakukanlah sembahyang sunat. Jadi sebab tu bila kita buat benda sunat, maka Allah tampung balik, angkat balik darjat kekurangan sembahyang kita tadi. Jadi kalau tak buat sunat, dia kata tinggallah fardu saja, tak ada apa-apa yang boleh menyokong dia, tak ada yang boleh menyokong. Jadi kuranglah sembahyang itu, maka sebanyak itu je lah yang kita dapat. Dan cedera,
Dalam keadaan ibadah waktu fardu kita pahalanya cedera tadi, kita tak boleh tak ubati untuk sakit situlah, dan luputlah ia daripada fadilat yang besar. Kemudian Allah janjikan pahala yang besar. Bila kita tak buat sembahyang sunat tadi, luputlah fadilat, maka kita tidak dapat pahala-pahala sembahyang sunat. Tak dapat pahala, bila tak dapat pahala, tinggal sembahyang wajib saja-saja, gitulah. Umpamanya orang sakit, tunggu sembuh sendiri, makanlah ubat, tak nak. Pergilah klinik, tak nak. Pergilah jumpa tok rumah, tak nak. Nanti sembuh sendiri, sembuh ke tidak? Kalau sembuh, alhamdulillah. Walaupun sembuh, kemungkinan kita kata memerlukan masa yang agak panjang. Tak, memerlukan masa yang panjang. Jadi sebab itulah sama-sama kita jaga. Yang dijanji bagi orang yang mengerjakan dia, dan bagi orang yang mengerjakan dia dapat darjat yang tinggi. Dapat darjat tinggi. Jadi siapa-siapa yang buat solat sunat, dia akan dapat darjat yang besar, darjat yang tinggi. Dan lagi adalah segala sunat itu laburnya, dan fardu itu kepada modalnya. Kemudian lagi dia kata adalah segala sunat itu laburnya, fardu itu kepada modalnya. Kalau nak banding, kalau orang berniaga, ahli bisnes, maka laba ni untung. Bahasa lama dia panggil laba. Laba ni iaitu untung itu. Sunat ni adalah keuntungan. Ada pun fardu kepala modalnya. Maknanya apa? Modal. Okey. Jadi peniaga yang bagus, yang baik, ahli bisnes, ataupun kita nak jual sesuatu, maka seorang yang bisnes dia akan fikir. Macam mana dia fikir? Dia akan berfikir bahawa modal 100 mesti dia ada untung walaupun RM10. Orang yang cerdik dia akan fikir. Ya? Tuan sekalian, sama-sama kita ambil iktibar. Jadi orang yang biasa-biasa, orang berniaga dia nak berniaga juga, orang buka kedai burger dia nak buka juga. Orang hanya untung ke? Sahaja je nak suka-suka je. Ni jenis orang rugi. Walaupun dia tak rugi, katakan modal dia 100, jualan dia malam ni dapat 100 juga, dia kata saya tak rugi. Walaupun dia tak rugi, tetapi di situ dia tidak untung. Apa yang dia dapat? Penat dapat, modal kena beli barang itu ini, dapat 100, masa habis. Lepas tu dapat yang sama. Baik, kita duduk saja. Ada 100 kita simpan, tak kurang, tak tambah, duduk situ 100. Daripada kita ada 100, berniaga dapat 100 juga. Jadi orang yang cerdik, maka daripada 100 tadi dia akan kembangkan. Mungkin lagi kita kata dia menguasai ilmu bisnes, mungkin dia akan untung sekali ganda. Dapat niaga 100 malam ni, malam besok jadi 200, daripada 200 kembangkan lagi, malam seterusnya lagi jadi 400 dan sebagainya. Maka ini orang yang cerdik. Begitu juga kita yang semayang ini. Semayang wajib, tahu benda itu wajib, tetapi oleh kerana kita banyak kurang, kita rasa kekurangan diri kita, sebab tu kita buat amalan sunat ini, sebab kita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Adakah cukup dengan amalan wajib kita saja? Dengan amalan-amalan ini, adakah sempurna? Kita pun tak tahu macam mana Allah penerimaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan sebagainya. Sebab tu kita jadikan macam seorang peniaga yang businessman ke bisnes ni, orang bisnes yang kita kata yang memberi keuntungan. Begitu juga dalam soal ibadah, jadilah kita orang yang berniaga, orang yang sembahyang dan mendapat keuntungan daripada sembahyang dengan cara kita tambah modal kita nak untung, iaitu amalan-amalan sunat. Untung tu apa? Amalan sunat kita, qabliyah, ba'diyah, sembahyang itu, sembahyang ini, sedekah sana, sedekah sini, buat baik pada orang, selalu tolong orang, macam-macam jenis. Kalau kita nak sebut keuntungan daripada yang bersifat pahala. Dan apa faedah orang yang berniaga yang tiada dapat labanya kerana fardu itu Allah Ta'ala fardukan dia. Dia kata buat apa? Orang yang tak ada laba, tak ada untung. Yang kita dah sebut tadi, orang berniaga, kita nak berniaga. Orang untung, kita tak untung. Walaupun tak rugi, tetapi bila tak untung, dia tak panggil seorang perniaga yang bagus, yang cekap dan sebagainya. Jadi begitu juga. Fardu ini benda yang orang rajin, ke malas mesti kena buat. Sakit, ke sihat mesti kena buat.
tua ke muda mesti kena buat. Tapi pada masa yang sama, bila sebut fardu tadi, bila dah kena buat, itu kita semua kena buat. Semua orang kena buat. Jadi lebihnya kita adalah dengan cara kita tobat, kita tambah pahala-pahala sunat dengan melakukan solat-solat sunat. Dan sunatnya itu ia mendampingkan dirinya lagi menuntut dikasih dan redha-Nya akan dia. Sunat tadi dia kata kita mendampingkan diri kita lagi menuntut dikasih dan redha akan dia. Sebab apa kita buat amalan sunat? Sebab kita nak Allah redha, Allah kasih, Allah sayang pada kita. Jadi seorang anak yang dia nak kasih sayang mak ayah dia, maka dia akan raih perhatian. Dia raih perhatian. Kalau yang kecil lagi lah, lagi ayah dia tak terima dia, tak bawa naik basikal petang-petang, Cik Amin. Saya rahat, tak bawa naik motor, lagi tu dia tuntut, tak begitu. Sebab tu di taman kita ni petang-petang mak ayah bawa pergi taman. Boleh ke mak ayah tak pergi? Boleh. Tapi kadang-kadang pergi juga sebab apa? Nak ambil hati anak. Begitu dalam keadaan kita ini, kita dengan Allah Ta'ala lebih pada itu. Kita nak meraih kasih sayang dan perhatian Allah Ta'ala. Dengan kasih sayang, dengan perhatian yang Allah berikan, itulah menyebabkan kita ni lebih kepada orang lain. Kita ni darjat lebih pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kan? Jadi caranya adalah dengan cara kita berbuat baik. Tak kira dalam apa benda pun kita buat baik. Umpama yang kita buat sekarang ni, kita ada tazkirah bulanan, kita ada bacaan Yasin, dan insyaAllah buka pada surah-surah yang lain. Semua ini adalah memerlukan pada masa kru-kru yang ada kita, memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan kepada perhatian. Jadi semua ini kalau kita tak fikir tentang pahala, tak ada orang yang nak gerakkan. Tapi ada Cik Fadil, ada Cik Amin, Ibu Aidit, Ustaz Syarhat, ada Ustaz Saiful, Ustaz Labib, semualah gandingan daripada semua ahli jabatan kuasa dan penduduk Taman New yang sporting ini, semua kita ni. Maka kita lahirkan ini sebab apa? Sebab apa? Baik kita tak tengok TV lepas maghrib, tapi kita mengaji juga. Buat apa kita kata? Kerana kita nak mengeratkan kasih sayang sesama kita ni dengan cara kita hidupkan dalam norma baru ni, kita hidupkan majlis ilmu. Nak dapat pahala ni semua ni benda yang orang tak nampak tetapi kita nampak. Cara kita nampak itulah menyebabkan yang letih rasa yang benar tadi rasa sihat balik, rasa gagah balik, rasa kuat balik. Yang malas rasa rajin balik. Kerana untuk perkara ilmu, perkara yang baik, Allah akan bagi laba, keuntungan pada kita. Dunia Allah bagi, akhirat Allah bagi. Dua-dua dapat. Gitu. Kemudian kita sambung lagi. Dan sungguhnya telah datang bahawasanya pertama-tama suatu yang dihisap atasnya manusia lah, manusia orang yang sembahyang tadi akan hambanya, itu sembahyang. Apabila didapatnya kurang, dikatakan tilik oleh kamu, adakah baginya daripada yang sunat yang disempurnakan dia dengan dia akan sembahyang. Mula-mula sekali Nabi dah sebut dalam hadis, amalan yang dihisap oleh Allah Ta'ala adalah solat. Mula-mula sekali solat. Solat ni umpama kalau kita naik kereta, dia adalah lesen. Tak payah cerita waktu hidup naik Ferrari tu, naik apa benda kereta mewah ke mana pun, tak ada lesen, kena saman, kena tangkap, kena penjara. Lesen kita di akhirat sebelum kita meneruskan perjalanan adalah solat. Mula-mula sekali. Anak-anak yang berada di rumah, masing-masing ada ya, ada yang kaki sebut ni. Mula-mula amalan kita yang dihisab di akhirat kelak adalah solat. Maka bila kita yang saya sebut awal tadi, bila kita ada lesen, polis pun tengok lesen, maka dia pun lepas. Padahal waktu kita mati setahun dah, polis tak tengok, tak ingat nak tengok. Tapi sebab kita ada lesen tadi, polis kata boleh lah. Dia tak tengok tayar kita dah rotak sebelah, dia tak tengok nombor belakang dah gugur satu, dah tercabut 3 bulan dah. Tak tengok sebab apa? Lesen ada, pergi. Itulah dia solat. Lulus solat, maka amalan lain Allah tak tengok. Puasanya, sedekahnya, ibadah lain Allah tak tengok. Sebab apa? Bila solatnya baik, maka keseluruhan amalannya baik. Tetapi sekiranya Nabi kata orang
seseorang hamba itu dihisap dan dilihat solatnya itu tidak sempurna, maka semua kena cek balik. Bagi lesen mati. Bila lesen mati, polis kata cek layar, cek nombor, cek itu, cek ini, buka ini, habis kena. Padahal kita tak ada lesen je pun. Kenapa disabitkan dengan road tax? Kenapa disabitkan dengan kereta, tuan keretanya, dengan itu, dengan ini? Kerana kesalahan yang paling utama kita buat. Maka polis kata tepi. Bila duduk tepi, habis dikorek kesalahan kita, menyebabkan susah untuk bergerak itu kalau sekiranya naik kereta. Apatah lagi di akhirat, kita tak boleh nak minta tolong jiran, tolong tak ada. Pada hari itu, maka akan dihisap amalan kita. Tengok sembahyang elok, maka Allah Ta'ala bagi syurga. Bila sangkut amalan solat itu, maka akan dikorek habis, dibangkitkan balik, disuruh malaikat cek balik apa benda kekurangan amalan lain. Kerana punca solat tidak sempurna, amalan lain pun lingkup lagi. Amalan solat sempurna, amalan lain Allah tak tengok sebab apa. Amalan solat baik, maka yang lain akan turut jadi baik. Itulah kesan dia kepada makhluk, terutamanya kita lah, manusia ni. Jadi mula-mula kena cek semayang. Apabila dia dapat kurang semayang, dikata tilik olehmu adalah baginya daripada yang sunat. Bila semayang ni kurang, maka Allah suruh malaikat tengok, wahai malaikatku, pergi tengok ada tak amalan-amalan sunat yang menyokong solat fardu yang kurang. Maka pada waktu itu malaikat akan semak balik. Oh, banyak amalan sunat dia buat. Semayang sunat sebelum maghrib dia buat, selepas maghrib dia buat, sebelum asar dia buat, semayang sunat duha dia buat, semayang sunat yang orang tak buat pun dia buat. Pada waktu itu Allah tampung balik kekurangan yang ada pada solat fardu, mungkin khusyuknya, mungkin kemalasannya, mungkin masalah-masalah bacaannya dan sebagainya, maka akan ditampung dengan semayang-semayang sunat. Jadi itulah gunanya semayang sunat. Kita kata Allah malas nak semayang, kalau paling malas pun anak-anak di rumah sana ingat, kalau malas sekalipun semayang sunat ni, nak semayang duduk pun boleh. Sah semayang sunat sambil duduk. Nak rokok, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sujud turun lagi, Allahu Akbar. Sah ke tidak? Sah. Atas kursi pun boleh, nak duduk boleh, bawah pun boleh. Tapi bila semayang duduk dalam keadaan kita sihat, maka pahalanya pun duduk juga. Tapi sekiranya kita sakit, pahala dia tetap full. Tak ada masalah. Kita sakit, tak boleh berdiri, pahala duduk juga ke? Pahala separuh, 50% juga? Tak, pahala tetap penuh. Tapi kalau kita sihat, semayang sunat saja. Jangan silap faham. Semayang sunat, orang sihat nak duduk boleh. Tetapi pahalanya duduk juga, pahala separuh. Jadi kalau yang sihat, janganlah malas ke mana pun, cuba kita berdiri. Tapi kalau penat sangat, bolehlah duduk. Contohnya semayang tarawih, sampai 23 rakaat masuk witir. Allah penatnya, ada 5 lagi, ada 6 lagi baki, maka kita kata nak semayang duduk. Lagi banyak pahala daripada yang tak semayang. Yang balik awal, yang tak semayang semuanya, baik kita walaupun duduk, kita tetap semayang. Jadi itu untuk semayang sunat. Kalau malas sekalipun boleh semayang sambil duduk. Tapi kalau boleh yang sihat jangan amal lah. Ini hanya ilmunya boleh. Tetapi jangan buat itu. Kita nak pahala banyak, pahala sunat kita buat dapat menampung yang wajib. Jadi pakat semayang berdiri lah. Kecuali kalau pernah sangat, kalau ada kita kata perkara yang menghadang, boleh lah. Jadi seterusnya dengan dia akan semayang, dan adalah rawatib itu terbahagi ia atas 2 bahagian. Baru nak masuk semayang sunat. Tadi baru muqaddimah. Malam ni baru muqaddimah. Lama lagi nak jumpa semayang sunat. Jadi yang disebut sebagai semayang rawatib yang kita sebut tadi, yang pertamanya adalah rawatib yang disebut muakkad. Sudah sebut muakkad dah. Rawatib yang muakkad. Apa dia rawatib muakkad itu? Yang iaitu 2 rakaat dahulu daripada subuh. Boleh. Yang ada nota, nak ada, nak tulis, anak-anak. Ustaz pun dah tulis ni. Dia orang ni dah belajar hari tu, tapi kalau soalan hari ni tak tahu boleh jawab ke tak. Dah suruh tulis satu-satu sampai menyagak tulis nota ni. Takut lupa
Okey, rawatib ni maknanya kita dah sebut tadi sembahyang yang mengiringi sembahyang wajib. Sama ada sebelum ataupun selepas sembahyang wajib dia ada sunat. Itu dipanggil sunat rawatib. Okey. Rawatib ni pula terbahagi pada dua, iaitu rawatib muakkad. Kita ambil yang muakkadah dulu. Rawatib muakkad ni sangat-sangat disuruh, yang sangat dituntut oleh Nabi SAW. Jadi apa dia? Yang pertama, 2 rakaat dahulu daripada subuh, sembahyang sunat sebelum subuh. Sembahyang sunat sebelum subuh. Lepas subuh tak ada. Jadi buat situ. Subuh sebelum ada sunat qabliyah, selepas tidak ada. Jangan sembahyang pula lepas subuh sembahyang lagi. Sebab apa? Dah belajar awal lagi rajin sangat. Jangan lebih rajin. Jadi sebelum subuh, Nabi kata siapa-siapa yang boleh solat sunat subuh, solat sunat subuh, kan? Usolli sunat subhi. Aku sembahyang solat sunat subuh qabliyah 2 rakaat kerana Allah Taala. Pahala dia macam mana tuan-tuan dan sekalian? Pahalanya sangat-sangat besar. Macam mana besarnya? Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih besar, lebih baik, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kita kata saya ni jenis orang susah, tak ada duit, banyak masalah. Jadi kita nak jadi orang yang paling kaya di sisi Allah Ta'ala. Biarlah dalam dunia ni kita naik motor buruk, kayu basikal je pun, kereta pun bonek, tambah dengan dawai, tak ada masalah. Miskin jangan tengok kita, tak apa. Tak berlaku-laku di Taman U, Taman U nampak kereta Ferrari semua kan. Saya je nak selesa buruk. Jadi nak cerita di sini, di mana pun kita pada perhatian manusia tak payah kisah. Biarlah kita dengan kereta kecil kita, kereta buruk kita, tak apa. Itu tak ada masalah. Kita sekarang ni nak kejar. Kalau tuan-tuan kita kalangan kita ni ada yang kaya dah, rumah dah besar, kereta pun besar, suami besar, bini besar semualah, besar belaka kan. Tak apa. Kita nak biarlah kita kaya dunia, akhirat pun kita nak kaya juga. Akhirat kita nak kaya juga. Jadi cara nak kaya akhirat, yang dah amal alhamdulillah tahniah, yang dah amal tahniah, yang belum amal pagi besok kita mula. Pagi besok mak ayah dah jadi imam, ibu jangan tukar pula ke ada mak jadi imam. Kat tangan. Ada kat tangan. Okey. Jadi besok, mula besok, lepas pada solat subuh, sebelum solat subuh, bangun, ambil wuduk semua. Sebelum solat subuh, ingat, kita solat sunat 2 rakaat. Sebab kita nak jadi orang paling kaya ni. Nabi kata kaya macam mana? Khairum minad dunya wa ma fiha. Maknanya dunia ini tak boleh jadi satu pun ukuran. Orang ni kadang-kadang bila kaya sangat, dia kadang-kadang dia rasa dia boleh beli akhirat. Kan? Bila dia tak sembahyang subuh 2 rakaat, dia kata tak apa, saya tutup, saya ada duit banyak, saya nak sedekah. Saya buat masjid. Buat masjid. Buat masjid. Orang sembahyang, kita tak sembahyang buat apa? Masuk neraka juga. Yang masuk syurga ni adalah kita sendiri yang kena sembahyang. Jadi macam mana orang yang kaya sekalipun dia nak bayar duit dia dengan sembahyang dia dengan dunia. Saya ada emas yang banyak, saya ada kereta, saya nak sedekah, nak jadikan weh jenazah. Tak boleh semua. Sembahyang wajib ganti dengan sembahyang. Kalau sedekah tidak boleh melepasi pahala sembahyang. Sebab apa? Seluruh dunia ni, kalau dunia ni kita punya lah. Dunia ni dunia satu dunia kita punya lah. Segala duit ni kita punya. Kita nak tukar dengan 2 rakaat sembahyang subuh. Aku tak sembahyanglah semalam ya Allah. Nak tukarlah dengan sembahyang subuh ni. Ambillah dunia ni, ambil semua. Maka Allah tak tengok. Kan? Hinanya dunia ni Allah tak pandang pun. Harta yang ada ini tidak berguna pun di sisi Allah Ta'ala, kecuali Allah nilai dengan pahala sembahyang yang solat sunat sebelum subuh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Jadi tak ada berguna pun dunia di sisi Allah Ta'ala. Itu baru solat sunat sudah subuh. Kalau solat subuh Allah Rabbi, macam mana besarnya? Kita tak boleh nak banding. Sebab itu Nabi sebut sembahyang sunat. Bila Nabi sebut sembahyang sunat, berartinya di situ bahawa kita telah pun Nabi nak ceritakan tentang besarnya pahala, besarnya ganjaran Allah Ta'ala, dengan cara Allah memberikan pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya semua sekali. Kita nak berhenti azan betul-betul. Kita teruskan. Teruskan. Sudah ya? Sudah.
Jadi itu kita ambil. Jadi mula pada besok, yang dah amal alhamdulillah teruskan amal. Yang belum amal boleh amal. Sama-sama dengan anak sebelum sembahyang. Okey, solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh. Kalau kita niat macam ni, usolli sekarang ni adik-adik yang di rumah, kalau nak niat senang, kita biasanya usolli fardu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kepada Allah Taala. Jadi macam mana sembahyang sunat? Kita sebut usolli fardu tu buang letak sunat. Usolli sunnat subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Tak letak qabliyah pun boleh. Kenapa? Sebab solat sunat subuh memang tak ada ba'diyah. Kan. Tapi kalau nak letak lagi afdal, kan. Usolli sunnat subhi qabliyah raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh tulis. Boleh tak? Okey, kalau tak boleh tulis, saya rasa ibu-ibu rajin search tu. Nanti send dalam grup. Kan tulis. Kalau nak sempat tulis usolli sunnat subhi qabliyatan raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnat subhi qabliyatan raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang, kalau tak ingat tak ada masalah. Tak ingat niat bahasa Arab tak ada masalah. Sah sembahyang kita sah, asalkan kita niat dalam hati kita. Dalam bahasa Melayunya apa? Aku sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Aku sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Maka kita dapat pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagus. Besar dulu pahala. Okey, seterusnya pertama solat sunat sebelum subuh habis. Yang kedua 2 rakaat dahulu daripada zuhur dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Solat sunat sebelum zuhur 2 rakaat dan solat sunat selepas zuhur 2 rakaat. Nanti lepas niat dia kita akan sebut. Lepas niat dia senang je. Solat sunat sebelum zuhur dan solat sunat selepas zuhur. Jadi 4 rakaat lah kat situ. 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas. Okey, seterusnya 2 rakaat. Seterusnya begitu juga dengan Jumaat. Ini Jumaat kalau hari Jumaat kita niat sunat Jumaat. Kita niat solat sunat sebelum Jumaat. Solat sunatul Jumaat qabliyatan. Aku sembahyang sunat sebelum Jumaat 2 rakaat kerana Allah Taala. Jadi sunat juga. Kita buat pada hari Jumaat pun sunat juga. Kalau kita pergi awal di masjid, yang pertama kita sembahyang tahiyatul masjid. Bila imam azan pertama, kita sembahyang qabliyah. Banyak yang pergi, terutamanya waktu PKPB bersama juga. Pergi masjid, habis saja sembahyang sunat tahiyatul masjid, duduk. Orang pun azan pertama. Lepas tu tak bangun dah, duduk biar dah sembahyang tadi. Mungkin dia tak tahu nak sembahyang apa lagi, pakcik-pakcik banyak tak? Padahal banyak pun sembahyang. Kalau nak sembahyang hajat pun boleh kat situ. Allah afdalnya dah lah susah nak pergi ke masjid sekarang ni. Bila orang buka pada hari Jumaat kita boleh pergi. Itu kalau ada yang kota 40 orang masuk begitu begini, maka Allah besarnya pahala kalau kita boleh lakukan sembahyang sunat di situ kan. Jadi sembahyang sunat ingat sebelum Jumaat dan selepas Jumaat. Begitu juga sama dengan zuhur tadi. Seterusnya 2 rakaat kemudian daripada maghrib dan 2 rakaat kemudian daripada isyak. Kemudian sembahyang sunat. Kemudian ni makna di sini selepas, bukan sebelum, selepas. Sini ada khilaf. Yang muakkad disebut selepas maghrib ada sembahyang sunat. Sebelum tidak ada. Ini yang muakkad. Dia ada 2 poin muakkad. Ada. Jadi kita ambil muakkad dulu tadi, iaitu sembahyang sunat selepas maghrib 2 rakaat. Kemudian lagi dan 2 rakaat kemudian daripada isyak, 2 rakaat selepas isyak. 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat, iaitu 10 rakaat. Semua sekali solat sunat muakkad ini adalah 10 rakaat. Bermula daripada subuh sehinggalah pada waktu isyak. Jadi yang tidak ada khilaf adalah sembahyang sunat sebelum subuh, selepas subuh tak ada. Ada selepas asar tak ada. Sebelum subuh, ada selepas subuh dan juga selepas asar itu tak ada.
Jangan buat kat situ, rajin sangat dah. Kita ambil sikit lagi sambungan dia. Dan keduanya sunat rawatib oleh rumah akad. Yang ini oleh rumah akad pun yang ni dilakukan juga. Ini walaupun kita kata oleh rumah akad ni pun begitu, kita sunat juga buat. Ini ada sebab ada pendapat daripada dalil-dalil yang kuat. Jadi Nabi kadang buat, Nabi kadang tidak buat. Bila Nabi buat dan kadang Nabi tidak buat, itu yang menjadi persoalan pada para sahabat. Buat kita sebelum maghrib, setelah masjid tak buat. Dia gaduh pula. Kalau dah sekali, tak payah pergi masjid tu, bid'ah. Kalau sekali bid'ah, tak pergi masjid. Jadi kita ambil yang mudah. Bila kita belajar di malam ni, jadi kita mudah. Jadi itulah rumah akad apa dia? Rumah akad ni ada 12. Rumah akad 10. Rumah akad ada 12 rakaat. Iaitu dia kata 2 rakaat dahulu daripada zuhur, sebelum zuhur dan selepas zuhur, dan kemudian daripada mak selepas dia, dan 4 rakaat dahulu daripada asar. Rumah akad ni sebelum asar biasa orang buat 2. Tapi ada pendapat yang kata boleh buat sunat sebab asar ni dia tak ada selepas. Jadi kita buat sebelum asar 4 rakaat. Dan cara dia adalah sama juga. Usalli sunnatul asri qabliyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat salam, kemudian baru lagi 2 rakaat salam. Jangan 4 rakaat straight. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niat senang saja dalam bahasa Melayu. Aku sembahyang sunat asar. Aku sembahyang sunat sebelum asar 2 rakaat kerana Allah Taala. 2 dulu kan. Lepas tu salam, baru lagi pulang lagi 2 rakaat. Jadi yang ni jarang. Biasa kita buat 2. Jadi ada pendapat kata sehingga 4 sebab kita nak ganti yang selepas tidak ada. Jadi banyak pahala. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib, yang akad tadi tidak ada, yang beri rumah akad ada. Jadi kita ni nak ambil yang mana? Kita boleh ambil dua-dua. Jadi sebab tu kalau di pondok-pondok selepas maghrib pun solat sunat, sebelum pun solat sunat. Di tempat kita ni saya tengok beberapa masjid ada banyak juga masjid yang tak buat. Lepas maghrib sopan. Termasuk surau kita. Tak salah. Jangan kita kata, "Hai, surau ni tak sembahyang sunat." Sebab apa? Ada dalil semua. Jadi kita sembahyang tak sembahyang sunat, surau lain tak. Kalau orang buat sembahyang sunat, kita boleh dulu. Jadi kalau surau tu sembahyang sunat, kita sembahyang sunat. Kalau surau tu jenis khusus qomat, kita tak payah sembahyang sunat sebelum maghrib. Kan? Kita sembahyang sunat selepas maghrib saja. Jadi ini sebab apa? Dia mengamalkan yang muakkad. Kita boleh ambil dua-dua sebab berpandukan pada dua-duanya pandangan yang betul. Sebelum pun boleh maghrib, selepas pun boleh. Dan 2 rakaat selepasnya, iaitu selepas maghrib. Dan 2 rakaat dahulu daripada Isyak. Seterusnya 2 rakaat sebelum Isyak. Sebelum Isyak. Kemudian dinamakan sunat yang muakkadah dan ghairu muakkad, sekalian rawatib dan tawabik bagi fardu. Dinamakan muakkad ni, ghairu muakkad ni dikata sekaliannya semua sekali dua-dua pandangan dua-dua ni muakkad dan ghairu muakkad tadi. Tawabik iaitu mengiring, ikut, tempel. Ada iring ni. Kalau tawabik ni kita dengan anak kita ni yang jenis duduk, kita kata apa? Jenis orang kata apa ni? Jenis nak ikut je, sekaki. Sekaki lah, kita kata sekaki je ni. Jadi itu tawabik. Jadi boleh kita buat. Tawabik ni jadi yang ikut. Dia tak lama sebelum maghrib sembahyang. Sembahyang maghrib, selepas maghrib sembahyang pula. Jadi itu maknanya mengikut. Dia tak boleh kita kata sembahyang Isyak. Nak sembahyang sunat maghrib kan tak boleh. Tak, sebab dah Isyak ni kita kena sembahyang sunat qabliyah Isyak dan ba'diyah Isyak. Kenapa nak sembahyang maghrib pula? Tu dia kata tawabik. Tawabik makna dia ikut maghrib, ikut maghrib, Isyak ikut Isyak, asar ikut asar, zuhur ikut zuhur. Tak ikut waktu dia ada waktu dia. Tak boleh kita main letak je, tak boleh. Walaupun dia sunat. Maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah itu disebut akan qabliyah dan ba'diyah, dan yang tiada ba'diyah disebut akan qabliyah seperti dikatanya usolli sunnatul subhi raka'atain lillahi ta'ala. Tadi kita dah sebut tentang lafaz niat. Kalau nak sembahyang subuh, lafaz niat sembahyang subuh, usolli fardu kita tukar pada sunat. Usolli sunnatul subhi raka'atain lillahi ta'ala. Kenapa dia tak bubuh? Tak letakkan qabliyah di situ. Saya dah sebut tadi kerana subuh ini letak qabliyah pun boleh,
Tak letak qabliyah pun boleh kerana subuh memang tidak ada ba'diyah. Ba'diyah ni selepas qabliyah sebelum. Boleh faham. Boleh faham lah. Atau usolli sunnatul asri raka'atain lillah ta'ala. Sama juga asar. Asar ni dia tak sebut usolli sunnatul asri qabliyatan. Kenapa tak sebut qabliyah? Sebab memang asar ni kalau kita sebut afdal, tak sebut pun memang dia jadi automatik. Qabliyah sebab dia tidak ada ba'diyah. Asar tidak ada selepas. Jadi pegang dua saja yang kita nak pegang sini. Selepas subuh dan selepas asar tidak ada sembahyang sunat. Tidak ada sembahyang sunat. Ada pun sembahyang asar, orang kata, pukul 6 sembahyang sunat lagi. Kena faham, haram ke tak? Dua keadaan. Itu kena faham dua keadaan. Kenapa sembahyang sunat selepas asar dia kata? Selepas asar. Okey. Selepas asar ni selepas azan asar ke selepas kita solat asar? Itu kena faham. Ya. Jadi haram sembahyang selepas asar ni adalah bila azan asar kita tak sembahyang asar lagi. Kita tak sembahyang asar lagi. Jadi kita nak sembahyang pukul 6 baru balik kerja, penat apa semua sekali, pukul 6 terlelap, pukul 6 bangun, pukul 6.30 bangun. Allah, asar tak sembahyang lagi. Bila tak sembahyang asar lagi, boleh tak kita nak sembahyang qabliyah asar? Boleh, sebab kita tak sembahyang asar lagi. Dan kita nak sembahyang hajat sebenarnya petang tu. Kita nak sembahyang hajat tadi lepas zuhur. Tapi terlelap sampai asar. Bila kita hajat kita ni memang anak kita nak masuk universiti, anak kita nak masuk sambung mana-mana, kena sembahyang sebab malam ni kena hantar begitu begini contohnya. Nak sembahyang juga petang ni contohnya. Boleh ke tidak? Dibenarkan boleh sembahyang asar, boleh sembahyang sunat asalkan kita belum sembahyang asar. Asar dah masuk pukul 5 lagi. Pukul 4.50 dah masuk asar kan. Tapi kita tak sembahyang asar lagi. Selagi kita tak sembahyang asar, kita boleh sembahyang sunat. Nak sembahyang qabliyah boleh, nak sembahyang sunat apa lagi? Mutlak boleh, nak sembahyang sunat apa lagi? Nak sembahyang sunat kita kata apa pula hajat boleh. Nak istikharah pun boleh. Terpulang. Lepas tu kita pun sembahyang asar. Sembahyang saja asar, maka selepas asar haram kita sembahyang hajat, tak boleh qabliyah, tak boleh sembahyang apa-apa dah selepas pada asar. Sehinggalah maghrib. Tunggu waktu maghrib. Barulah waktu dari tahrim, waktu yang haram sembahyang tadi dibolehkan. Boleh faham ya? Untuk asar tadi, selagi kita tak sembahyang asar, kita ada hak untuk sembahyang sunat. Bila kita sembahyang je, azan je kita sembahyang asar. Allahu akbar, sembahyang asar. Selepas saja sembahyang asar, teringat, nak sembahyang hajat tadi, kita pun sembahyang hajat. Haram. Sebab apa? Kerana kita dah solat. Jadi sebelum solat asar, kalau nak sembahyang hajat ke kat situ, kena sembahyang sebelum. Sebelum kita buat. Bila kita dah solat asar, maka selepas saja bagi salam solat asar, maka kita tak boleh dah sembahyang apa-apa kecuali sembahyang ada juga yang boleh. Sembahyang apa yang boleh? Sembahyang qada. Takut tak sakit sangat ni. Qada ada pandangan ulama kata tidak ada waktu. Tak lepas subuh nak sembahyang lagi sebab apa? Dah lah sakit, nak tunggu subuh esok nak mati kan? Tak. Kita ni sakit sangat dah. Saudara kita sakit sangat dah. Tunggu subuh esok baru sembahyang qada subuh. Tak kita kata. Dia tunggu esok mati. Siapa nak tanggung dosa dia? Jadi boleh. Dan sembahyang yang tak ada waktu lagi adalah sembahyang apa yang bersebab. Contohnya tahiyatul masjid. Kita sembahyang masuk masjid pukul berapa? Masuklah pukul berapa pun boleh sebab kita bersebab boleh masuk. Dan juga solat jenazah. Orang meninggal. Dah sembahyang. Ni dah lepas asar ni. Tunggu isyak, tunggu maghrib. Habis tanam mayat malam lah. Jadi mayat tu dia meninggal pukul 3 pagi. Nak terus mandi, nak terus sembahyang, nak terus tanam, boleh. Lepas subuh, tak sembahyang subuh, nak sembahyang jenazah, boleh, tidak ada masalah. Kerana sembahyang jenazah tidak ada waktu. Yang sunat wajib bagi kita menguruskan dengan segera. Bila jenazah meninggal, kita boleh seboleh-bolehnya menguruskan dengan seberapa segera yang mungkin. Kami sikit-sikit lagi. Mana tadi? Dan pada zuhur atau maghrib atau isyak seperti yang demikian itu. Okey, untuk niat-niat yang lain, tukar saja niat tadi. Usalli sunnatal zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnatal asri qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau selepas ba'diyatan lillahi ta'ala. Ya, mudah saja. Kemudian lagi mana lagi nak break kat mana ni?
atau zuhur sama, maka dikiaskan pada maghrib dan isyak seperti yang demikian itu juga. Dan setengah daripada sunat muakkadah dikerjakan dan dikekalkan mengerjakan dia adalah solat witir, kerana Nabi SAW bersabda al-witru haqqun faman lam yu'tir falaysa minna. Lagi sembahyang sunat yang sangat muakkad ni makna yang Nabi sangat-sangat suka buat. Tak muakkad dia untuk suruh-suruh kita buat adalah sembahyang sunat witir. Sunat witir ni yang biasa kita buat bila? Biasa kita buat dalam bulan Ramadan. Okey, untuk solat witir kita sambunglah di dalam kuliah yang akan datang. Tak boleh banyak-banyak, nanti ngantuk dah. Jadi hari ni kita sempat sebut tentang kelebihan sembahyang sunat, dan satu je sempat sebut sembahyang sunat, iaitu qabliyah, ba'diyah, ya. Sembahyang rawatib. Rawatib muakkad dan ghair muakkad kita dah sebut. Insya-Allah untuk pertemuan akan datang, mungkin kalau sebulan sekali lah, bulan depan lah. Nanti Cik Fadil nak susun kalau ada. Ramai lagi ustaz-ustaz yang ada Taman View ni, ya. Saya nampak ni ustaz ramai-ramai ni. Nanti tukar-tukar, ya, tukar-tukar insya-Allah. Kita suka-suka kita kata untuk alzak wanak lah kekeluargaan Taman View kita. Jarang saya ingat ni. Jarang orang buat program macam ni. Bila kita ada penggerak ni senang lah. Kita bergerak je, letak je, kita share. Ada banyak, kita bagi banyak ilmu. Ada sikit, kita bagi sikit. Tak ada masalah. Yang penting kita sama-sama kita kata apa, share, berkongsi ilmu. Mudah-mudahan sedikit sumbangan ilmu yang tuan-tuan dan ustaz-ustaz di Taman View bagi, insya-Allah Allah Ta'ala ganjarkan. Begitu juga dengan sokongan daripada sama-sama kita penduduk Taman View ini. Mudah-mudahan Allah angkat, lindungi taman kita daripada mara bahaya, daripada sebarang jenayah, daripada segala-gala lah mara bahaya, terutama sekarang berkaitan dengan COVID-19. Mudah-mudahan tidak ada di kalangan jiran tetangga kita, ahli keluarga kita yang dijangkiti COVID-19. InsyaAllah sama-sama kita jaga. Bila jaga, insyaAllah mudah-mudahan Allah sama-sama dengan kita. Allah alam, setakat itu dulu. Terima kasih kepada tamu yang di rumah dan juga kepada jiran tetangga yang sudi melihat live pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit konsep ilmu pada malam ini sama-sama kita amal, terus kita amal selepas pada ini, insya-Allah. Wallahu alam, yang baik kepada Allah Ta'ala, yang kurang daripada diri saya sendiri, kekurangan saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.